Mahkamah bangun. Duduk. Di dalam Mahkamah Seksyen Shah Alam, kes bernombor 6210310, kes pembunuhan Syafiah Humairah, tertuduh Muhammad Fazli bin Azri Jamil dibawa ke kandang tertuduh diiringi oleh polis mahkamah. Yang Arif, saya Tuan Idham bin Abdul Ghani bertindak sebagai pendakwa raya Kanang dibantu oleh Puan Hanim bin Muhammad Rashid dan Puan Zurin Elina bin Muhammad Dom sebagai timbalan pendakwa raya, dan di pihak pembelaan tertuduh Muhammad Fazli bin Azri Jamil diwakili oleh Gu Bachan Singh selaku peguam bela dan bersamanya Jaspal Singh. Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk membacakan pertuduhan terhadap tertuduh. Muhammad Fazli bin Azri Jamil, bahawasanya kamu pada pukul 6.30 petang 25 Februari 2010 lalu di padang bola di Jalan Utama, kawasan Rumah Murah Batu 30, Uluyan Lama, Batang Kali, telah menyebabkan kematian adik Syafiah Humairah dengan menendang, membelasah dan memijak perut Syafiah Humairah menggunakan kasut bola. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan jenayah yang jika disabit kesalahan, kamu boleh dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Saya faham. Baiklah. Pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk perbicaraan selanjutnya? Belum, Yang Arif. Saya memohon agar perbicaraan ditetapkan pada satu tarikh yang lain untuk membolehkan pihak polis menyelesaikan siasatan kes ini. Peguam bela. Tiada bantahan dari pihak kami, Yang Arif. Minta pendaftar pilih tarikh yang sesuai untuk perbicaraan kes ini. Mei 2010 Yang Arif. Baiklah, perbicaraan kes ini akan dimulakan pada 18 Mei 2010. Mahkamah bangun. Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam, kes bernombor 2101, kes pembunuhan Syafiah Humairah. Yang Arif, saya mohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk membacakan pertuduhan terhadap tertuduh sekali lagi. Yang Arif, saya Idham Abdul Ghani, timbalan pendakwa raya yang menjalankan pendakwaan dalam kes ini, dan di sebelah saya ialah Hanim Muhammad Rashid dan Zurin Elina Muhammad Dom. Muhammad Fazli Azri Jamil, saya bacakan pertuduhan. Muhammad Fazli Azri Jamil pada tarikh 25 Februari 2010 telah didapati membunuh kanak-kanak berusia 3 tahun iaitu Syafiah Humairah. Kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang diperuntukkan hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan dalam cubaan membunuh Syafiah Humairah. Apakah kamu faham pertuduhan ini? Apakah pengakuan anda dalam cubaan membunuh Syafiah Humairah? Saya mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Yang Arif, tertuduh bersalah, mohon dibicarakan. Baiklah, adakah pihak pendakwa raya sudah bersedia? Ya. Yang Arif, pihak pendakwa akan mengemukakan 5 orang saksi pendakwaan
dan seorang saksi pembelaan. Kami memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Inspektor DSP Bahtiar Rashid. Baiklah, silakan. Bahawasanya saya Bahtiar Rashid mengaku bahawa segala yang saya akan nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Izinkan saya, Yang Arif. Inspektor, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Saya Inspektor DSP Bahtiar Rashid berumur 34 tahun, bekerja sebagai Timbalan Ketua Polis Hulu Selangor. Terima kasih Tuan Inspektor. Menurut rekod penyiasatan, Tuan telah ditugaskan dalam membuat siasatan kes ini. Adakah itu benar? Ya, benar. Baiklah. Cuba Inspektor terangkan apakah hasil dapatan daripada siasatan yang telah dijalankan dalam kes ini. Melalui siasatan yang telah kami jalankan, kami telah menemui sepasang kasut bola tertuduh di rumah mangsa. Kasut ini dipercayai telah digunakan tertuduh pada hari kejadian. Apakah pihak Tuan dapat membuktikan bahawa kasut tersebut dapat mencederakan mangsa? Tidak pasti. Pihak polis tidak berani memberi sebarang kenyataan oleh kerana punca kecederaan mangsa masih diragui. Baiklah. Adakah pihak Tuan ada menjalankan ujian DNA dalam menjalani proses siasatan ini? Setakat ini, polis tidak ada melakukan mana-mana ujian DNA ke atas semua yang terlibat dalam kes ini. Baiklah, terima kasih Inspektor. Yang Arif, setakat ini dahulu. Saya tidak mempunyai soalan lagi. Baiklah, peguam bela boleh teruskan. Izinkan saya, Yang Arif. Bagaimana pihak Tuan yakin kasut ini merupakan kepunyaan tertuduh? Saya mendapati kasut ini mempunyai saiz yang sama dengan kaki tertuduh dan turut ditemui sepasang kasut bola di rumah tertuduh. Adakah terdapat bukti lain yang dijumpai oleh Inspektor hasil daripada siasatan yang dijalankan melibatkan tertuduh? Setakat ini tiada sebarang bukti lain dalam kes ini. Baiklah, terima kasih Inspektor. Baiklah, ada apa-apa soalan lagi daripada pihak peguam bela dan pendakwa? Saya tidak mempunyai sebarang soalan, Yang Arif. Pihak pendakwa juga tidak mempunyai sebarang soalan kepada saksi. Saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, Inspektor boleh keluar. Yang Arif, pihak peguam bela memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi pembelaan iaitu Puan Siti Nurhanim binti Aziz iaitu kekasih kepada tertuduh dan juga merupakan ibu kepada mangsa. Baiklah, sila teruskan. Bahawasanya saya, Siti Nurhanim binti Aziz, mengaku bahawa segala yang saya akan nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar berlaku. Izinkan saya Yang Arif, Puan sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan hubungan anda dengan mangsa. Saya Siti Nurhanim binti Aziz, berusia 25 tahun dan saya merupakan ibu kepada mangsa iaitu Syafiah Humairah. Boleh Puan ceritakan kepada mahkamah apa yang berlaku pada 25 Februari 2010? Pada waktu itu, tertuduh berada dalam keadaan mabuk. Baiklah Puan, apakah bukti yang dapat membantu atau dapat mengukuhkan bahawa kecederaan pada tubuh mangsa bukan berpunca daripada tertuduh? Tertuduh tidak bersalah kerana kecederaan yang ada di badan mangsa adalah kecederaan akibat terjatuh daripada motosikal, bukan kesan daripada didera oleh tertuduh. Bagaimana pula dengan kecederaan di kepala mangsa? Boleh Puan jelaskan apakah puncanya? Kecederaan di kepala mangsa pula adalah disebabkan mangsa terjatuh semasa sedang mandi dan bermain di dalam tandas. Kemudian kepalanya terhantuk ke dinding menyebabkan berlaku kecederaan di kepala mangsa. Baiklah, terima kasih Puan. Yang Arif, setakat ini dahulu saya tidak mempunyai soalan lagi. Izinkan saya Yang Arif. Baiklah, teruskan. Puan,
Adakah Puan pernah meninggalkan mangsa iaitu anak Puan bersama dengan tertuduh berdua di rumah? Maaf, saya tak berapa ingat. Baiklah, soalan terakhir. Adakah Puan benar-benar yakin sepanjang perkenalan Puan dengan tertuduh tidak pernah mendera mangsa? Bantahan Yang Arif, pendakwa cuba untuk membuat spekulasi sendiri. Maaf Yang Arif, pihak kami hanya inginkan kepastian. Baiklah, bantahan ditolak. Sila teruskan. Baiklah Puan, saya ulang pertanyaan saya. Adakah Puan yakin sepanjang perkenalan Puan dengan tertuduh tidak pernah mendera mangsa? Ya, sepanjang saya mengenal tertuduh, tidak pernah saya nampak tertuduh mendera mangsa. Baiklah Yang Arif, itu sahaja soalan daripada pihak saya. Peguam bela, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi ini? Yang Arif, saya tidak mempunyai soalan lagi untuk saksi ini. Saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Yang Arif, pihak pendakwa memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua iaitu Muhammad Fikri Halis. Izinkan saya Yang Arif, Fikri Halis, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Baiklah, teruskan. Nama saya Muhammad Fikri Halis, berumur 19 tahun. Saya belum bekerja dan masih lagi bergelar pelajar sekolah iaitu pelajar tingkatan 6. Baik, boleh nyatakan di manakah keberadaan awak semasa menyaksikan kejadian ini berlaku? Ketika itu saya berada di padang bola kawasan perumahan tersebut untuk menonton permainan bola sepak. Boleh awak ceritakan apakah kejadian yang telah awak saksikan pada ketika itu? Ketika itu saya ternampak Abang Mat iaitu yang tertuduh telah menyepak bola dalam pelukan mangsa sehingga mangsa terpelanting. Kemudian Abang Mat menyeret tangan mangsa dan mengarahkan mangsa supaya berdiri. Ketika itulah mangsa tersebut menjerit kesakitan. Namun Abang Mat terus tarik tangan mangsa supaya bangun tapi mangsa terjatuh semula. Abang Mat suruh mangsa duduk sebelum dia bertindak memijak perut dan menyepak bahu kiri mangsa. Adakah awak ada nampak orang lain berada di tempat kejadian bersama dengan tertuduh dan juga mangsa? Tak ada. Saya hanya nampak mangsa dan juga yang tertuduh. Adakah awak dapat melihat keadaan tertuduh sama ada berada dalam keadaan mabuk? Saya tak pasti sama ada Abang Mat dan tertuduh mabuk ataupun tidak. Yang Arif, setakat ini dahulu saya sudah tidak ada soalan lagi. Izinkan saya Yang Arif. Muhammad Fikri Halis, adakah anda mempunyai sebarang bukti untuk menunjukkan tertuduh bersalah? Maaf, saya tak ada bukti. Yang Arif, setakat ini sahaja soalan dari pihak kami. Baiklah, Laura Aya, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi ini? Tiada Yang Arif, saya mohon agar saksi dibebaskan. Baiklah, peguam bela dan pendakwa raya boleh teruskan dengan sesi penggulungan untuk sidang ini. Izinkan saya Yang Arif. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti yang samar mengenai liability jenayah anak guam kami. Terdapat dua faktor utama iaitu yang pertama, berdasarkan keterangan saksi yang pertama, Inspektor DSP Bakhtiar Rashid menyatakan bahawa kasut yang dijumpai adalah kasut tertuduh tetapi belum terbukti mampu mencederakan mangsa sehingga menyebabkan kematian. Hal ini juga merujuk kepada keterangan saksi pembelaan Siti Nurhanim binti Aziz di mana mangsa sebenarnya cedera akibat terjatuh daripada motosikal dan bukan disebabkan didera oleh tertuduh. Kedua, berdasarkan keterangan saksi yang kedua iaitu Muhammad Fikri Halis yang mendakwa melihat tertuduh mencederakan mangsa
Namun begitu, tiada sebarang bukti yang kukuh untuk mengesahkannya. Konklusinya di sini, pihak pendakwaan tidak berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Justru, pihak pembelaan memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk meringankan hukuman anak guam kami. Sekian, terima kasih. Izinkan saya Yang Arif. Pihak pendakwa raya telah membuktikan bahawa terdapat beberapa perkara yang mendorong adanya kes prima facie di pihak kami atas beberapa faktor utama. Pertama, berdasarkan keterangan saksi pendakwaan pertama, mereka telah mendapati adanya kasusukan bola tertuduh. Hal ini sedikit sebanyak mempunyai perkaitan dengan hari kejadian berlaku di mana besar kemungkinan tertuduh telah menggunakan kasus tersebut semasa hari kejadian berlaku. Hal ini kerana sebagaimana keterangan saksi pendakwaan kedua, beliau telah melihat kejadian tersebut berdekatan dengan kawasan padang dan adanya sebiji bola yang digunakan oleh tertuduh semasa kejadian berlaku. Baiklah, faktor yang kedua adalah berdasarkan keterangan saksi pendakwaan kedua telah membuktikan bahawa tertuduh adalah orang yang telah mencederakan mangsa. Tambahan pula, saksi ini telah melihat dengan jelas bahawa tertuduh adalah orang yang telah memijak perut dan menyepak bahu kiri mangsa. Hal ini dapat dibuktikan lagi di mana saksi hanya melihat kejadian terjadi hanya membabitkan tertuduh dan mangsa sahaja. Di sini juga jelas bahawa kejadian ini besar kemungkinan terjadi tanpa disedari oleh ibu mangsa. Faktor yang ketiga adalah berdasarkan keterangan saksi pembelaan iaitu ibu mangsa sendiri. Jelas dapat kami buktikan bahawa kejadian ini besar kemungkinan berlaku tanpa disaksikan oleh ibu mangsa. Hal ini sebagaimana kenyataan saksi di mana setakat pengetahuan beliau tidak pernah melihat atau nampak tertuduh mendera mangsa. Jadi, di sini dapat kami katakan bahawa keterangan yang dibuat oleh saksi pembelaan adalah tidak kukuh. Hal ini kerana benar saksi ini tidak pernah nampak tertuduh mendera mangsa. Tapi, bagaimana pula perkara yang di luar pemerhatian beliau? Malah, hujah pembelaan ke atas tertuduh juga dapat dikatakan lemah dan diragui kerana saksi ini tidak melihat dengan matanya sendiri sewaktu kejadian ini terjadi. Justeru, setakat ini pihak kami dapat menyatakan bahawa adanya elemen kes jenayah iaitu actus reus. Namun, pihak kami masih memerlukan bukti yang lebih kukuh bagi membuktikan bahawa adanya kes prima facie dalam kes ini. Maka dengan itu, perbicaraan ke atas kes ini masih diperlukan lagi bagi memperkukuhkan adanya kes jenayah. Sekian Yang Arif. Baiklah, terima kasih pihak pendakwa raya dan peguam. Mahkamah akan ditangguhkan pada 8 Jun 2010 untuk sesi yang seterusnya. Bangun. Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur, kes bernombor 6210310, kes pembunuhan Syafiah Humairah, tertuduh sila ke kandang tertuduh diiringi polis mahkamah. Yang Arif, saya pendakwa raya akan mengemukakan 3 orang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Encik Aziz Saha untuk memberi keterangan. Ya, baik, silakan. Bahawasanya saya, Aziz Saha, mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Dengan izin Yang Arif, Encik Aziz, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan hubungan Encik dengan tertuduh.
Saya Aziz Saha berusia 51 tahun, merupakan datuk kepada mangsa Syafiah Humaira. Apakah tujuan Encik Aziz hadir ke mahkamah pada hari ini? Tujuan saya hadir ke mahkamah pada hari ini adalah kerana ingin memberi keterangan mengenai mangsa. Boleh Encik ceritakan sedikit tentang perkuatakan mangsa? Sepanjang pemerhatian saya sebelum ini, mangsa iaitu cucu saya sendiri, Syafiah Humaira, yang berusia 3 tahun mula menunjukkan perubahan yang ketara dari segi perwatakannya. Mangsa yang saya kenal kebiasaannya seorang yang periang, namun berubah menjadi pendiam selepas dia tinggal di rumah tertuduh iaitu Muhammad Fazli Azri selama 2 minggu sebelum cuti Tahun Baru Cina pada tahun ini. Apa yang membuatkan Encik yakin semuanya disebabkan tertuduh? Saya nampak dengan jelas mangsa kerap menunjukkan riak muka takut dan kadangkala dia ingin menyorok di belakang saya tiap kali ternampak tertuduh. Adakah Encik kenal terhadap tertuduh? Sejujurnya saya tidak berapa kenal dengan tertuduh atau kebiasaannya saya memanggil dia dengan panggilan mat. Tetapi dia ada datang ke rumah untuk mengambil dan juga menghantar anak saya, Siti Nurhanim Aziz, untuk pulang kerja dengan menaiki teksi. Bahkan, mak juga pernah datang kira-kira 3 atau 4 kali mengambil anak dan juga cucu saya, Syafiah, pergi ke rumahnya. Baiklah, terima kasih Encik Aziz Saha. Yang Arif, setakat ini dahulu, saya tidak mempunyai sebarang soalan lagi. Terima kasih kepada pendakwa raya. Peguam, sila teruskan. Izinkan saya Yang Arif. Encik Aziz, sebentar tadi Encik ada menyatakan bahawa mangsa berubah menjadi seorang yang pendiam selepas balik dari rumah tertuduh. Adakah Encik yakin bahawa perubahan tersebut disebabkan perbuatan tertuduh? Ya, saya yakin. Okey, sebentar tadi Encik juga ada menyatakan bahawa mangsa cuba untuk mengelak daripada bertemu dengan tertuduh. Bahawa tertuduh pernah melakukan sebarang penderaan ke atas mangsa? Ya benar, saya juga yakin. Okey, maafkan saya Yang Arif. Jika menurut fakta yang diceritakan oleh Encik Aziz sebentar tadi, adakah mustahil jika saya katakan bahawa kemungkinan mangsa berkelakuan begitu kerana pernah membuat kesalahan kepada tertuduh? Kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa umur mangsa adalah masih kecil. Bantah Ya Arif. Pihak peguam bela cuba membuat spekulasi. Bantahan diterima. Pihak peguam bela, sila tukar soalan anda. Maaf Ya Arif, saya tidak ada sebarang soalan lagi. Ya Arif, pihak pendakwa raya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi pendakwa yang kedua, iaitu Puan Azizah Budin, untuk memberi keterangan. Baiklah, silakan. Bahawasanya saya, Azizah Budin, mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar-benar belaka. Izinkan saya Arif. Puan Azizah, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan hubungan anda dengan mangsa. Baik. Saya Azizah Budin, berusia 47 tahun yang merupakan nenek kepada mangsa iaitu Syafiah Humaira. Adakah Puan tahu tujuan Puan hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, untuk kes ini, saya hadir ke mahkamah pada hari ini adalah bertujuan untuk memberi keterangan lanjut mengenainya. Adakah Puan pernah memberikan keterangan di mahkamah sebelum ini? Tidak pernah. Menurut rekod penyiasatan, Puan ada menyedari beberapa kesan cala pada tubuh mangsa sebelum kejadian ini berlaku. Adakah benar? Ya, benar sekali. Boleh Puan ceritakan kepada mahkamah tentang kejadian tersebut? Baiklah. Sebelum kejadian tragis ini berlaku, saya pernah terlihat kesan calar dan kesan seperti putung rokok yang dicucu pada badan mangsa setiap kali dia pulang dari rumah tertuduh iaitu Muhammad Fazli Azri. Dan sejak dari itu, saya telah mula melarang mangsa yang lebih manja dipanggil pihak itu supaya tidak lagi pergi ke rumah tertuduh.
Ada sebarang penambahan? Ingin menjadikan cerita sehari sebelum kematian Syafiah Humairah, saya amat terkilan kerana pada waktu itu saya tidak sempat menunaikan permintaan mangsa yang meminta saya untuk membuatkan dia air Milo. Pada waktu itu, saya baru sahaja menaiki motosikal untuk ke tempat kerja dan mangsa dengan secara tiba-tiba sahaja bergegas ke arah saya dan meminta untuk membuatkan dia air Milo. Oleh kerana pada waktu itu, saya sudah terlambat untuk ke tempat kerja dan sememangnya tidak sempatlah untuk saya menunaikan hajat mangsa, saya memanggil anak saya iaitu Siti Nur Hafifah yang juga merupakan ibu mangsa untuk menunaikan permintaan tersebut. Dan itulah hari terakhir saya bertemu dengan mangsa. Mengapa Puan menyatakan bahawa itu adalah kali terakhir Puan bertemu dengan mangsa? Kerana pada keesokan harinya, dengan perasaan ingin saya percaya atau tidak, saya telah menerima pesanan ringkas SMS daripada ibu mangsa mengenai berita kematian Syafiah Humairah pada tengah malam 25 Februari. Baiklah, terima kasih Puan Azizah. Yang Arif, setakat ini dahulu saya tidak mempunyai sebarang soalan lagi. Baiklah, pendakwa raya, terima kasih. Guang bela, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada saksi? Izinkan saya, Yang Arif. Puan Azizah, adakah Puan yakin bahawa kesan putung rokok yang dicucuh pada badan mangsa adalah perbuatan tertuduh? Ya, saya yakin. Adakah Puan mempunyai sebarang bukti? Tiada, tetapi saya lihat dengan mata saya sendiri kesan tersebut ada di badan mangsa. Adakah Puan cuba untuk membuat konklusi bahawa sebelum kematian mangsa kepada tertuduh? Ya, tepat sekali. Itu merupakan andaian daripada Puan sahaja, kan? Ya, tapi saya yakin tertuduh sering mendera mangsa. Adakah Puan mempunyai sebarang bukti? Tidak ada bukti. Ya Arif, setakat ini sahaja soalan saya kepada saksi ini. Ya Arif, pihak pendakwa raya memohon kebenaran mahkamah untuk mengambil saksi pendakwaan iaitu Dr. Neminder Singh. Ya, silakan. Bahawasanya saya, Dr. Neminder Singh, mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar belaka. Izinkan saya, Arif. Doktor, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Dr. Neminder Singh, berumur 35 tahun, merupakan pemilik klinik Neminder Singh dan merawat mangsa ketika itu. Baiklah, boleh doktor ceritakan apa sebenarnya yang berlaku? Sewaktu malam kejadian, mangsa Syafiah Humairah yang berumur 3 tahun sudah disahkan meninggal dunia setelah dihantar ke klinik oleh seorang lelaki yang mendakwa kanak-kanak itu terjatuh daripada motosikal. Pada malam itu, mangsa diterima dalam keadaan yang tidak bergerak, tiada sebarang tindak balas dan tidak sedarkan diri. Saya memeriksa nadinya tetapi tiada. Anak mata pesakit tidak bertindak balas, jantung pesakit juga tidak berdegup. Sehubungan dengan itu, hasil daripada bedah siasat mendapati otak dan buah pinggang kanan mangsa bengkak serta terdapat banyak darah di dalam ruang perut. Justru, pemeriksaan luaran menjumpai kecederaan bentuk U pada badan mangsa dan bedah siasat ke atas mayat kanak-kanak itu mengalami kecederaan serius termasuk kulit kepalanya terkoyak kerana dipijak. Ya Arif, setakat ini dahulu saya sudah tidak mempunyai sebarang soalan lagi. Baiklah, Guang Bela, ada apa-apa lagi soalan untuk saksi? Tiada, Ya Arif. Baiklah, Peguam Bela dan pendakwa raya boleh selesaikan penggulungan sidang ini. Izinkan saya, Ya Arif. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pendakwa raya,
Terdapat bukti-bukti yang masih samar mengenai liabiliti jenayah anak guam kami. Terdapat dua faktor utama, iaitu yang pertama, berdasarkan keterangan saksi pendakwaan pertama, telah mengakui bahawa masa menunjukkan reaksi yang sangat takut dan bersembunyi di belakang saksi pendakwaan apabila melihat tertuduh. Akan tetapi, saksi pendakwaan tiada bukti yang kukuh bagi membuktikan bahawa masa benar-benar takut akan tertuduh. Malahan, tidak bertanyakan apa masalah yang dihadapi masa. Oleh sebab itu, saksi pendakwaan tidak mempunyai ketabikkan kesalahan terhadap tertuduh. Yang keduanya, keterangan oleh saksi pendakwaan kedua menyatakan bahawa badan si mangsa mempunyai kesan cala dan kesan seperti putus rokok yang dicucuk selepas pulang dari rumah tertuduh. Persoalannya sekarang ini, betulkah tertuduh membuat perkara sedemikian ataupun sebaliknya? Tanpa bukti yang kukuh, saksi pendakwaan tidak boleh membuat sebarang tuduhan supaya tertuduh disabit bersalah. Sekian, terima kasih. Pendakwa raya. Izinkan saya, Arif. Pihak pendakwa raya telah membuktikan bahawa kes prima facie di pihak kami atas beberapa faktor utama. Iaitu pertama, berdasarkan keterangan saksi kedua bahawa telah ternampak kesan cala dan kesan seperti putus rokok yang dicucuk pada badan mangsa setiap kali pulang dari rumah tertuduh. Ini jelas menunjukkan bahawa tertuduh seolah-olah sudah terbiasa melepaskan geram dengan cara menyakiti badan mangsa. Kedua, analisis oleh saksi ketiga iaitu Dr. Niminder Singh yang menyatakan tertuduh telah membawa mangsa ke klinik dalam keadaan yang tidak bergerak. Tambahan pula hasil daripada bedah siasat mendapati otak dan buah pinggang kanan mangsa bengkak serta terdapat banyak darah di dalam ruang perut. Ini jelas dilakukan oleh tertuduh kerana setelah bedah siasat ke atas mayat kanak itu dilakukan, saksi mendapati mangsa mengalami kecederaan yang sangat serius seperti kulit kepalanya terkoyak kerana dipijak. Justru pihak kami telah membuktikan kedua-dua elemen dalam kes jenayah iaitu aktor serius dan menscelia, dan kami memohon budi bicara mahkamah untuk memutuskan bahawa terdapat prima facie dalam kes ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, mahkamah akan ditangguhkan untuk membuat keputusan. Mahkamah akan kembali bersidang pada 22 September 2010 untuk memutuskan hukuman kepada tertuduh. Mahkamah bangun. Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur, kes bernombor 621-10, kes pembunuhan Syafiah Humairah. Tertuduh sila ke kandang tertuduh diiringi polis mahkamah. Setelah mendengar hujah-hujah daripada kedua-dua belah pihak, terdapat beberapa hujah yang boleh disimpulkan dalam kes ini. Dari pandangan mata kasar dalam kes ini, melibatkan seorang lelaki yang dikenal pasti sebagai kekasih daripada ibu si mangsa telah mengasari dan mencederakan si mangsa sehingga meragut nyawanya. Kes tersebut dianggap sangat kejam kerana lelaki yang dikenali sebagai kekasih daripada ibu si mangsa telah mencederakan si mangsa atas sebab yang tidak munasabah. Walau bagaimanapun, pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan bahawa mangsa telah dicederakan oleh lelaki yang dikenali oleh kekasih daripada ibu si mangsa itu sendiri sehingga mangsa kehilangan nyawanya. Dan seterusnya, pihak peguam bela telah membuktikan bahawa mangsa telah dicederakan oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai kekasih daripada ibu si mangsa sendiri dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Lelaki tersebut telah mengasari mangsa kerana mangsa enggan untuk memakai selipar. Hal tersebut telah menimbulkan kemarahan dalam diri lelaki tersebut
menyebabkan dia melakukan kecederaan sehingga berlakunya kes kematian kepada mangsa. Dan timbul satu persoalan, apakah yang menyebabkan ibu si mangsa mengeluarkan satu pernyataan? Mengapa si ibu daripada si mangsa mengeluarkan pernyataan tersebut? Beliau mengatakan bahawa beliau tidak mempunyai perasaan marah terhadap kekasihnya yang telah membunuh anaknya kerana yakin dan percaya bahawa kekasihnya amat sayang kepada anaknya. Inilah yang menyebabkan saya tertanya-tanya kepada ibu si mangsa, kenapa masih mengatakan bahawa kekasihnya amat menyayangi anaknya walaupun tindakan kekasihnya telah jelas mengakibatkan kecederaan dan kematian kepada anaknya sendiri. Dan kini saya bacakan keputusan mahkamah. Bagi kes yang mengakibatkan kecederaan sehingga telah menyebabkan kematian kepada Syafiah Humairah binti Sahari, telah mendapati bahawa Muhammad Fazli Azri Jamil didapati bersalah dan pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman gantung kepada tertuduh iaitu Muhammad Fazli Azri Jamil di atas pertuduhan menyebabkan kematian mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan. Mahkamah bangun. Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur, kes bernombor 6210310, kes pembunuhan Syafiah Humairah. Tertuduh Muhammad Fazli Azri bin Jamil sila ke kandang tertuduh diiringi oleh polis mahkamah. Pada 10 November 2010, Hakim Azhari Kamal Ramli telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap Muhammad Fazli Azri bin Jamil setelah dia mengaku bersalah mengikut pertuduhan pindaan di bawah Seksyen 302(a) Kanun Keseksaan. Mengikut keterangan kes, tertuduh pada pukul 6.30 petang pada 25 Februari 2010 yang lalu di padang bola di Jalan Utama, kawasan Rumah Murah Batu 30, Ulu Yang Batangkali telah menyebabkan kematian adik Syafiah Humairah dengan menendang, membelasah dan memijak perut Syafiah Humairah menggunakan kasut bola. Sebelum dijatuhkan hukuman, tertuduh menerusi peguamnya iaitu Tuan Adnan telah memohon agar diberikan peluang dan tidak dikenakan hukuman yang berat. Yang Arif. Baiklah, berdasarkan penerangan yang diberikan oleh pendakwa, dapat dilihat bahawa pihak yang tertuduh telah meminta kepada peguamnya untuk membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan supaya pihak mahkamah dapat mengurangkan hukuman yang dikenakan terhadapnya. Hukuman tersebut merupakan hukuman gantung di bawah Seksyen 302(a) Kanun Keseksaan yang disabitkan kesalahan membunuh yang sepatutnya dijalankan oleh yang tertuduh. Namun, berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan, setelah mendengar dan meneliti hujah-hujah yang diberikan oleh peguam bela, telah membuktikan bahawa tertuduh hanya mencederakan mangsa tanpa niat untuk membunuhnya. Perkara ini tertakluk di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Pihak pendakwa raya dari pihak mangsa juga tidak dapat membuktikan bahawa tertuduh mempunyai niat untuk membunuh si mangsa secara sengaja. Maka dengan itu hukuman gantung tidak dapat dijalankan ke atas tertuduh dan pihak Mahkamah Rayuan juga turut bersetuju untuk meringankan hukuman terhadap tertuduh ekoran daripada hujah-hujah yang telah dibuktikan oleh peguam bela daripada pihak yang tertuduh. Dan kini saya akan bacakan keputusan mahkamah setelah pihak yang tertuduh membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan. Bagi kes yang mengakibatkan kecederaan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh mangsa iaitu Syafiah Humairah binti Zahari, mahkamah telah mendapati bahawa Muhammad Fazli Azri bin Jamil, 31 tahun, telah diputuskan pertuduhan ke atasnya daripada Seksyen 302 Kanun Keseksaan kepada Seksyen 304 Kanun Keseksaan di atas pertuduhan membunuh yang dilakukan tanpa niat.
Oleh itu, keputusan daripada pihak hakim adalah muktamad. Mahkamah bangun.